kasih Pengerusi. Saya ingin menyentuh tentang perkara maksud B12, peruntukan kepada kumpulan wang tekanun di mana tabung pinjaman perumahan untuk golongan berpendapat rendah di Sabah digunakan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membincang isu rumah kos rendah, di mana kita setakat ini telah banyak berlabur untuk memberi subsidi dan bantuan kepada golongan berpendapatan rendah. Tapi saya ingin tahu sama ada kerajaan mempunyai data yang lengkap tentang status pemilikan rumah, terutamanya rumah kos rendah di kalangan masyarakat Malaysia, dan kalau boleh mengikut kaum, sama ada dasar rumah kos rendah ini berjaya, kerana masalah kita yang menghadapi hari ini yang adalah sebahagian daripada proses urbanisasi negara kita, dan ini banyak melibatkan bagaimana kita uruskan dan mengendalikan isu perumahan di Malaysia ini. Kita juga tahu krisis kewangan 2007 global ini banyak berkaitan dengan isu perumahan, di mana Amerika Syarikat menghadapi satu masalah likuiditi dan menyebabkan krisis antarabangsa. Kalau kita tidak berhati-hati, dan dengan dasar sekarang kita banyak bergantung kepada private sector untuk membangunkan rumah kos rendah, mungkin kita juga menghadapi masalah yang sama dalam masa yang akan datang. Saya juga ingin membetulkan beberapa faktor yang telah dibincangkan tadi oleh Menteri dalam jawatan Perdana Menteri yang telah menyentuh tentang krisis ekonomi. Menteri Padang Rengas telah menyatakan bahawa Ketua Pembangkang Permatang Pau adalah mengadvokasikan dasar yang pro IMS dan jemput pakar-pakar dari IMF dan World Bank untuk mengendalikan dan menguruskan masalah krisis negara kita. Saya ingin menyatakan dalam secara rekod, pada waktu itu Malaysia tidak menghadapi masalah seserius sehingga kita perlu bantuan secara direct dari IMF atau World Bank. Tapi waktu itu memang perbezaan pendapat bila ada krisis global, sama ada bagaimana kita menggunakan reserve negara kita, iaitu tabung KWSP dan pelbagai sumber yang ada dalam negara kita untuk mengatasi krisis ekonomi yang serius itu. Pada waktu itu saya percaya Perdana Menteri kita bercadang supaya korporat besar ini harus dibantu. Saya tidak mau mempertikaikan, memang ada asasnya dalam segi ekonomi, tapi Pematang Pau waktu itu argue bahawa ini melibatkan isu moral hazard yang Pematang Pau telah menggunakan data-data dan argumen dari IMF dan World Bank bahawa moral hazard ini bermaksud kita telah privatize, kita telah memberi bantuan kepada korporat-korporat besar, tapi untuk mendianga, untuk membuat bisnes. Tapi menghadapi krisis, kalau kerajaan atau sektor awam terpaksa keluarkan modal untuk bail out, ini akan menyebabkan syarikat-syarikat ini tidak berfungsi secara efisien. Itulah sebab World Bank waktu itu tidak setuju dengan bantuan ini. Sebaliknya, sepatutnya kita melakukan safety net
untuk membantu syarikat-syarikat yang telah bankrupt atau menghadapi pengangguran, dan safety net ini harus digunakan, tabung-tabung ini harus digunakan untuk menyediakan safety net. Ini adalah dua falsafah yang berbeza. Nanti saya. Dua falsafah yang berbeza telah dibahaskan selama 10 tahun. Saya tidak mau di sini untuk menyatakan saya memihak kepada mana-mana pihak. Tapi saya agak waktu itu adalah pembahasan dalam kerajaan, dan saya bukan dalam kerajaan. Saya tidak ada kepentingan untuk mempertahankan mana-mana pihak, kerana ini adalah masalah tidur atas jalan pada waktu itu. Berarti dia tidur atas jalan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Pertama sekali, Batu, janganlah menegakkan benang yang basah. Moral hazard, cuba nyatakan kepada mereka yang membayar kereta berkali ganda kerana cadangan daripada Permatang Pauh pada waktu itu. That's the moral hazard, ya. Dan kita telah buktikan dengan adanya cadangan yang dibuat ataupun tindakan yang dibuat oleh Perdana Menteri pada waktu itu telah menyelamatkan negara. The bottom point is, kalaulah negara pada waktu itu mengikuti nasihat Permatang Pauh, bankrupt negara kita. Itu sebabnya. It's not the moral hazard. Okey. Jadi jangan cuba nak mempertahankan polisi ekonomi yang bankrupt daripada Permatang Pauh. Boleh saya teruskan? Saya anggap kita dalam ekonomi atau pengurusan negara ini, kita bukan eksperimen. Kita tidak tahu. Jangan lanjutkan, ini dasar. Ya, saya tahu. Saya agak kita tidak tahu sama ada negara akan bankrupt atau tidak. Dan saya anggap kalau betul kerajaan setuju dengan dasar yang sangat independen waktu itu, tolak bantuan antarabangsa, tolak jejak kita mengikut Indonesia dan negara lain yang mengikut jejak Amerika Syarikat, yang berhubung, yang kerana perhubungan erat negara-negara lain dengan Amerika Syarikat. Itulah sebab mereka mengadoptasikan World Bank dan IMF. Saya hanya ingin membawa isu ini kerana hari ini tadi kita telah membahas bahawa negara kita akan ubah arah tuju negara. Sekarang kita mau ikut Amerika Syarikat. Prioriti sekarang adalah ikut Amerika Syarikat. Saya anggap mana ada, kalau betul kita tak ada cakap ikut US. Perdana Menteri kita telah dasar dia sudah berubah dulu. Dasar sekarang dasar yang lewat berubah, bukan sama macam dulu. Sekarang kita mau tekan, kita akan ikut telunjuk USA. Perbaiki statement perbaiki yang berhormat. Kita telah dasar. Itulah sebab saya anggap ini adalah satu perkara yang kita harus bincang secara serius. Kalau kita tidak tak pernah ikut telunjuk USA, mungkin Permatang Pauh betul, tapi kita tidak. Yang saya ingin bawa di sini ialah bahayanya kadar kebijaksanaan pada waktu itu. Ya, habiskan yang bahayanya kita percaya kepada pakar-pakar asing, kita percaya kepada EPCO, kita percaya kepada IMF, kepada World Bank. Saya ingin nyatakan pendirian saya. Sebelum itu saya tidak bersama Permatang Pauh. Saudara-saudara yang berada di sana adalah penyokong Permatang Pauh. Saya bersama Permatang Pauh kerana kezaliman terhadapnya. Saya tidak semestinya beliau berada di dalam barisan Malaysia. Saya secara tegas, saya tidak setuju dengan sebarang intervensi dari luar negeri. Saya sentiasa khawatir dan curiga terhadap dominasi kuasa-kuasa asing terhadap negara kita. Itulah sebab saya konsisten, saya tolak EPCO, saya tidak setuju dengan retorik apa tu. Pergi ceramah urusan apalah Batu ini. Saya harap hari ini kita menegaskan pendirian Perdana yang dulu tolak EPCO, tolak Amerika Syarikat, adalah sudahlah betul
Udahlah, Datuk.